Okey, seterusnya saya akan cuba untuk kupas berkaitan tentang measure. Okey, data measurement. Okey, dalam statistik sebenarnya ada 4 jenis. Okey, yang pertama adalah nominal variable, yang kedua adalah ordinal variable, yang ketiga interval variable dan yang terakhir adalah ratio variable. Okey, dalam statistik data yang paling rendah dari segi keupayanya ialah nominal variable, dan yang paling tinggi adalah ratio variable. Okay, dari segi power dia. Tapi dari segi jenis data, okay, terbahagi kepada dua sama ada, iaitu categorical scale dan satu lagi adalah continuous scale. Okay, categorical scale itu adalah merangkumi nominal dan juga ordinal variable. Okay, manakala untuk continuous variable merangkumi untuk interval dan juga ratio variable. Okay, dalam SPSS hanya menunjukkan ada tiga jenis sahaja, iaitu scale, ordinal dan nominal. Scale dalam SPSS ni merujuk kepada interval dan juga ratio lah. Okay, data yang menggunakan continuous scale. Okay, manakala ordinal nominal masih kekal dalam SPSS. Okay, jadi sebelum saya cerita lebih lanjut tentang method, okay, saya cuba untuk recap balik kepada student saya lah. Okay, jenis-jenis variable. Okay, sebelum kita run analisis, kita kena pasti dahulu dari segi character of our variable. Okey, jadi kalau nominal ordinal ni mungkin adanya keliru lah. Okay, saya recap balik. Okay, nominal ni selalunya untuk variable yang tidak boleh dibanding-bandingkan. Okey, tiada ranking. Bendanya memang dah jadi satu lumrah dalam dunia ini dan kita memang tidak boleh nak beza-bezakan dia. Okey, sebagai contoh untuk nominal adalah gender lah. Okey, dalam kes ni kita boleh guna gender is the example for the nominal. Okay, gender ni adalah example untuk nominal. Okay, sebab dalam dunia ni kita hanya ada dua kelompok sahaja, iaitu lelaki dan juga perempuan. Tapi tak tahulah kalau akan datang tu kita akan ada tiga. Mungkin itu LGBT lah, tak tahulah. Tapi untuk buat masa sekarang ni kita ada dua grup sahaja, iaitu lelaki dan perempuan. Okay, untuk lelaki mungkin kita boleh wakilkan sebagai kosong ataupun satu. Untuk perempuan kita boleh wakilkan sebagai satu ataupun dua. Bergantung dari segi research itu sendirilah untuk mengenal pasti kelompok bagi setiap kumpulan. Okey, jadi gender adalah salah satu example bagi nominal. Okey, selain daripada gender, apa lagi yang sesuai variable? Okey, kita boleh ambil race, contohnya Melayu ke, Cina ke, India ke, Kadazan ke, Iba, semua kita anggap sama, tiada diskriminasi antara kumpulan. Jadi kita boleh labelkan sebagai nominal variable. Okey, lagi satu lagi, apa lagi yang boleh kita label sebagai nominal? Religion. Okey, Islam ke, Buddha ke, Kristian ke, Hindu ke, semua kita anggap sama. Okey, tiada berat sebelah, semua kita anggap sama. Kita anggap tiada no bias. Okey, bila no bias tu boleh kita kelaskan sebagai nominal. Okey, untuk ordinal variable pula adalah jenis variable yang kita boleh bandingkan, kita boleh rankingkan. Contohnya dari segi statistik, kedudukan, nombor dalam kelas ataupun job position. Okay. Kalau job position kita boleh letak sebagai, contohnya dari segi junior. Okay, junior dengan senior. Okay, kita ada itu, kita boleh ranking lah sebab kita boleh kenal pasti senior sememangnya lebih berpengalaman lah berbanding dengan junior. Jadi itu kita boleh label sebagai ordinal. Tapi dalam kes kita ni, job title ni hanya merujuk dari segi jenis pekerjaan sahaja, type of position. Okay, berdasarkan satu ke department, dua untuk IT manager, tiga untuk IT staff. Ini lebih kepada position of work. Tiada ranking. Kita cuma nak membezakan dari segi ini bahagian IT, ini bahagian security, ini bahagian technical. Sekadar untuk tahu dari segi jenis pekerjaan di company itu sendirilah. Okay, berdasarkan data collection. Okay, jadi kalau dalam kes ni kita boleh letak sebagai nominal jugalah, sebab kita tak ada niat, tak ada intention untuk bezakan. Tapi kalau year working, okay, kita boleh tengok sini lah dekat value. Okay, kita tahu untuk level 2 untuk tempoh berkhidmat antara 1 hingga 2 tahun. Okay, dan seterusnya 3 hingga 4 tahun. Dan yang terakhir adalah lebih daripada 16 tahun. Okey, yang ni kita boleh bezakan lah sebab
kita ada perancangan ataupun ada intention untuk tahu berapakah bilangan responden yang mempunyai pengalaman kerja lebih daripada 5 tahun ke, lebih daripada 10 tahun ke. Itu terpulang dari segi objektif kajian kita lah. Okey. Jadi kalau dalam kes ni, ya mungkin kita boleh labelkan sebagai ordinal sebab kita boleh ranking. Okay, dan seterusnya adalah adalah age. Okay, age kita label antara umur 21 hingga 30. Lepas tu ada umur 31 hingga 40 dan juga seterusnya. Okay, dalam kes ni kita boleh label sebagai apa? Ordinal variable. Okay, kenapa? Sebab kenapa kita boleh labelkan age ni sebagai ordinal variable? Sebab kita boleh bezakan. Ada yang tak reti beza antara lelaki, antara yang dah berumur dengan yang bukan berumur. Tahu kan? Itulah dalam bentuk numeric. Okay, jadi bila kita boleh rankingkan, itu adalah ordinal. Okay, jadi kita sepatutnya ubah sinilah ordinal. Klik je pada measure ni, dia akan automatic keluar 3 skill ni. Kita just klik ordinal. Okay, jadi ni dah betul lah nominal. Okay, education level. Okay, apa yang sesuai? Okay, education level pun kita boleh kelaskan sebagai ordinal. Sebab dalam education dia ada beberapa kategori. Ada di peringkat SPM, ada di peringkat diploma, degree, master dan PhD ataupun mana-mana sijil profesional lah. Okey, jadi daripada education level kita boleh tahu, kita boleh buat perbezaan antara responden daripada background diploma dengan SPM, mana yang lebih tinggi. Okey, diploma lah. Di antara degree dengan diploma, mana yang lebih tinggi? Degree lah. Okey, itu kita boleh tengok ada ranking. Jadi mana-mana ada ranking, kita boleh classifykan sebagai ordinal variable. Okey, kalau contoh lain selain daripada ordinal, mungkin boleh ada rujuk sebagai height, ketinggian. Okey, ketinggian yang lebih daripada 170 cm, lebih 165 cm, kita boleh buat perbandingan mengikut ketinggian ataupun kita buat perbandingan mengikut berat badan. Okey, itu adalah contoh-contoh yang kita boleh gunakan untuk menentukan perbezaan nominal ataupun ordinal variable. Okay, jadi kalau untuk skill ni adalah merujuk tentang interval dan ratio lah. Mana-mana item ataupun Likert scale, nama lagi Likert scale. Jadi kita boleh labelkan measure ini adalah sebagai scale, kategori scale. Okay. Lagipun itu adalah salah satu cara ataupun syarat assumption yang perlu kita patuhlah. Data must be interval untuk mana-mana method yang kategori under parametrik dan juga Spearman. Okay, itu setakat dulu. Okay, sekarang ni kita boleh proceed lah. Untuk step-step yang seterusnya. Okey, tapi dalam kes ni, sekarang ni kita dah education level, kita dah betul lah ordinal. Okey, jadi A1 ni merujuk section A lah. Section A ada 5 item, section B pun ada 5 item, section C ada berapa? Ada 9 item. Okey, setiap section ni dia ada beberapa faktor tu lah, faktor tu sendiri. Okey, jadi bila faktor yang menggunakan Likert scale, sepatutnya kita kena label sebagai scale. Okey, jadi sepatutnya kita nak copy pun boleh. Okey, just right click. Kita right click je pada sini. Okey. Okey, right click, kita copy dan kita paste pada semua yang menggunakan item. Okay, sebab sekarang pun saya nak fokus untuk simple linear regression. Okey, lagi satu saya terlepas pandang. Okey, untuk Likert scale ni, dan seperti yang saya explain sebelum ni, kita ada itu strongly agree. Okey, jadi dari segi perbezaan sekejap. Okey, daripada questionnaire saya ni yang saya tunjuk yang tentang berkaitan tentang GREBCA ni. Okey, kalau perasan saya tidak pernah ada labeling pun pada setiap poin-poin yang ada. Yang saya label hanyalah strongly disagree 1 dan juga strongly agree 10. Jadi saya tak adalah label antara strongly disagree 1, strongly disagree 2, 3 neutral, tak ada. Saya tak ada buat perbezaan labeling bagi setiap poin. Kenapa? Kalau kita letak labeling bagi setiap poin itu, kita sebenarnya telah merendahkan tentang tahap data itu sendiri. Sebab bila kita ada labeling bagi setiap poin 1, 2, 3, labeling setiap poin itu ada label, setiap poin itu ada label disagree, neutral ke agree.
kita sebenarnya telah menjadikan data tu dalam bentuk ordinal sebab kita boleh buat perbandingan. Sedangkan kita nak pastikan data yang kita ada, kualiti data kita tu biarlah berbentuk interval ataupun scale dalam SPSS. Okey, jadi sebab itulah saya tidak pernah ada labeling on each point dalam questionnaire. Jadi daripada sumber yang asal pun 1 dan 10, jadi saya perlu ubah data saya ni jadi 1. Just kita klik lah. 1 strongly agree, dan 2 kita kena remove, 3 kita kena remove, 4 kita kena remove, 5 pun kita kena remove. Jadi 10 ni adalah sepatutnya sebenarnya untuk kajian, sedangkan data yang saya dapat sumber lain lah. 10 adalah strongly agree, strongly disagree, kita boleh change lah. Disagree. Disagree. Bolehlah repeat step yang sama, copy pada setiap value. Pada setiap dua sahaja yang ada beli. 1 strongly disagree, 10 adalah strongly agree. Tiada labeling on each point, no need. Tak perlu. Just klik Jadi kita pun dah settle. Lepas kita dah settle semua, yang A1 ni mungkin kita boleh tulis jenis statement soalan kita lah. Sebagai contoh, katakanlah kita A1 just copy here. Boleh copy daripada soal selidik yang asal, dan paste dalam SPSS. Terus paste ni. Terus paste. Just paste here. Mungkin makan masa lah sebab saya sendiri pun lama tak guna laptop saya sebab KPR. I can get my service. Jadi kalau kita nak panjangkan space, kita boleh tarik sini lah. Kita ini adalah tentang just kita bagi nickname sahaja pada variable name. Tapi kalau kita nak label, nak explain lebih detail ataupun lebih more specific, just type je pada label ini. Jadi nampak kerja lebih kemas dan lebih senang lah untuk kita handle. Sekiranya ada data yang missing value ataupun missing value, kita boleh klik sebagai 99 lah. Sebab kita nak buat perbezaan 99. Kenapa kita bukan letak 9 ke 10? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak kenal pasti kalau 11 pun boleh. Tapi lebih mudah kita kena cari satu value digit yang lebih besar lah untuk menunjukkan ada perbezaan sama ada yang missing value ataupun no missing value. Jadi itu setakat ni sajalah yang dulu untuk ni. Nanti saya